Boleh dikatakan setiap tahun kerajaan melabur ratusan juta semata-mata untuk memelihara alam sekitar termasuk menaik taraf kelengkapan logistik. Bagaimanapun, isu alam sekitar tidak menampakkan penghujungnya apabila ada saja kes pencemaran membabitkan sungai dan perhutanan. Lebih membimbangkan, negara ini yang menerima kira-kira 900 bilion metrik tan hujan setahun masih dihantui masalah kekurangan air. Faktor sungai yang semakin cetek, pencemaran air bersih dan sikap segelintir orang awam yang hanya memandang sepi isu alam sekitar menjadi punca kepada permasalahan ini. Mengejutkan apabila data Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS mendedahkan bahawa kira-kira 22,000 tan sampah terdapat dalam perangkap sampah sepanjang tahun. Bagi menjelaskan isu ini, Cafe Ahad menemu bual Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagi menjelaskan situasi sebenar pencemaran di negara ini. Kita sekarang masih, itulah sebabnya benda ni dia masih banyak perkara ya. Kalau kita lihat daripada sumber air lah ya. Air yang mudah sekali kita ambil sebagai contoh. Berlaku di Sungai Semenyih dulu. Ingat tak bulan berapa tu? Bulan 6 ke bulan 7 Sungai Semenyih tu. Yang mana dia punya janakuasa tu berhenti, tak ada memproses. Akhirnya 1.3 juta orang tak dapat air sebab Sungai Semenyih tak boleh mengeluarkan air. Bukan sebab sebab air yang masuk dalam pembentungan tu untuk diproseskan oleh pihak KETA sebelum dihantar kepada perumahan tu. Ini plan ni yang tak boleh bekerja. Bila dia sampai satu tahap kecemaran, dia berhenti. Dia berhenti sendiri. Jadi nombor satunya ialah sumber tu tadi yang tak bersih. Sumber tak bersih, kenapa sumber air Semenyih tak bersih? Sebabnya oleh kerana ada kelang-kelang haram, ada kelang-kelang yang menyalurkan dia punya kumbahan terus kepada sungai. Ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab, memang tidak bertanggungjawab langsung, sengaja membuangkan benda-benda kotor yang mengalir ke sungai. Dia buat atas bukit pun, kalau dibuang atas bukit, hujan turun, hujan boleh bawa benda ni ke bawah. Ini masalah yang besar kita lihat ialah satu, daripada sudut perundangan tu sendiri belum cukup. Pada saya, bukan daripada kelang dan tu tau. Pada saya lah. Kalau saya lihat daripada yang tidak terkawal ni, apabila kita nebas kawasan untuk pembangunan, reserve untuk sungai tu, kita tak kisah pun. Jadi akhirnya semua lumpur dan apa tu daripada tempat ni turun ke sungai semua. Itulah kita tengok sungai kita tak ada yang air bersih lagi ni Kang. Begitu juga peladangan, pertanian dan sebagainya aktiviti macam ni. Reserve sungai tu kita tak observe tu. Akhirnya semua benda ni mengotorkan. Itulah kenapa bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu Cacik Cini dibersihkan tu. Sebab ni lah sebabnya. Oleh kerana aktiviti tu tak ada. Jadi kita tak ada undang-undang yang khusus untuk supaya tiap-tiap benda macam ni dia tu. Undang-undang khusus mengatakan bahawa reserve bukan sungai saja tetapi tiap-tiap tempat badan air, sama ada dia tasik ataupun kawasan-kawasan air yang besar tu yang kita nak jagakan kebersihannya, mesti ada reserve sendiri yang perlu dipertahankan. Di Malaysia ni 95% air minuman dan makanan dan air diguna dalam kelang tu daripada sungai. Air hujan takungan kita tak ada. Bukan ada negara yang banyak menakung air hujan ni, kita tak ada. Semua masuk sungai. Kita berharapan air sungai, tapi sungai kita semakin cetek, semakin kotor sebabnya apa yang saya sebut tadi. Daripada pembangunan, pertanian, peladangan dan pembalakan. 4 sebabnya. Itulah menjadikan kesan kenapa Malaysia ni di tengah-tengah
negara tropika yang hujan menurun berjuta tan, metrik tan satu tahun, 907 bilion metrik tan air turun daripada langit hujan tu. Kita tak cukup air di Melaka, di Kedah, di Perlis, di Johor, di Selangor. Kenapa? Itulah sebabnya sungai semua dah jadi cetek. Sebab aktiviti ni manusia ni tadi. Kita macam ni lah. Kadang-kadang kesedaran kita tidak berapa tinggi sangat. Soalan kebertanggungjawaban kepada alam sekitar. Kita anggap orang lain punya kerja. Kerajaan punya kerja, kementerian punya kerja, agensi ni tu jaga. Tidak kita melihat kita sendiri bahawa kita juga memainkan peranan dan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjaga alam sekitar. Katakanlah kita lihat dalam bandar Kuala Lumpur, orang daripada makan, kedai-kedai makan, kedai-kedai restoran dan sebagainya tu, kedai mamak dan sebagainya, dan juga individu biasa masih lihat longkang, parit, sungai untuk buang tempat sampah. Itulah kenapa sampai 22,000 tan satu tahun yang kena tahan oleh kita punya JPS punya trapping tu. Di situ terlekat di situ. Bayangkan kalau semua orang memain peranan, jangan buang sampah kotor dan sebagainya, benda-benda macam tu ke sungai, ke parit, ke longkang, berapa banyak duit sumber kerajaan yang boleh kita pertahankan. Dan River of Life tu akan jadi kotor juga walaupun PM dah, yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah labur banyak dah mendorong ke pihak-pihak individu membantu River of Life tu untuk kebaikan dan keindahan, keselesaan bandar. Tetapi masih masa Perdana Menteri berucap, kita masih ada tengok sampah beranyut dalam sungai itu. Jadi itu menunjukkan pertanggungjawaban manusia. Itulah sebabnya kenapa saya nak perkenalkan silibus dalam sekolah tu, supaya generasi yang akan datang nanti mengetahui bahawa tugas tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar ni, kebersihan dan pencemaran ini adalah tanggungjawab bersama, bukan kerajaan saja. Jadi pihak media memainkan peranan yang amat besar dalam soal ini untuk bangkitkan perasaan pertanggungjawaban kepada semua pihak. Bukan hanya meletakkan tugas tanggungjawab ini kepada agensi-agensi kerajaan, kepada kementerian-kementerian atau sianu dan sianu, tetapi adalah tanggungjawab bersama kita.